أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Kita sambung siri yang keempat, iaitu masih lagi dalam bab yang membicarakan tentang kelebihan Al-Quran dan galakkan untuk mempelajari, membaca dan mendengar serta mengamalkannya. Kita lihat muka surat 11 dan perenggan yang paling akhir. Masih lagi kita berlega dalam asar yang didatangkan oleh pengarang dalam bab ini. Wa asnada Abu Bakr Muhammad ibn al-Qasim ibn Bashar ibn Muhammad al-Ambari al-Nahwi al-Lughawi fi kitab Ar-Radd ala man khalafa mushaf Uthman an Abdullah ibn Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum inna hadzal Qur'ana hablullahi nurul mubin wa shifaa'un nafi' ismatun liman tamassaka bih wa najatun liman ittaba'ah la ya'wajju fayuqawwam wa la yazighu fayusta'tab wa la tanqadi ajaibuh wa la yakhluqu an kathratir radd fatluhu fa inna allaha ya'jurukum ala tilawatihi bikulli harfin 'ashara hasanat. Ama inni la aqulu alif lam mim harfun wa la ulfiyanna ahadakum wadi'an ihda rijlaihi yad'u an yaqra'a suratal baqarah fa inna asy-syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah wa inna asfarul buyuti la jawfun asfaru min kitabillah. Abu Bakar Muhammad bin Qasim bin Bashar bin Muhammad al-Ambari al-Nahwi al-Lughawi di dalam kitab Ar-Radd ala man khalafa mushaf Uthman telah menyandarkan hadis ini kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, iaitu Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini merupakan hidangan ilmu pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu pelajarilah ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya semampu kamu, kerana Al-Quran ini merupakan tali Allah Subhanahu wa taala dan ia mempunyai cahaya yang terang. Ia merupakan penyembuh dan dapat memberi manfaat serta memelihara ataupun menjaga mereka yang berpegang teguh dengannya, dan akan mendapat pertolongan ataupun keselamatan bagi mereka yang mengikutinya, dan mereka tidak akan menyimpang kecuali akan diluruskannya, dan mereka tidak akan tersesat melainkan akan mendapat keredaan. Bagi sesiapa yang mengkaji ataupun mentadabbur dan mengamalkannya sudah tentu mendapati di dalamnya keajaiban-keajaiban. Al-Quran bukan diciptakan untuk banyak dibantah ataupun ditolak. Maka sesiapa yang membacanya sudah tentu Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan ganjaran bagi orang yang membacanya. Dan setiap orang yang membaca Al-Quran akan mendapat satu huruf 10 kebaikan ataupun ganjaran. Maka Nabi bersabda, tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, bahkan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Janganlah salah seorang daripada kalian apabila hendak memasuki rumah dan dia meletakkan salah satu kakinya tanpa membaca surah Al-Baqarah. Dan syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya, dan rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya akan mendapat kebaikan. Ulama telah berselisih pandangan berkenaan dengan hadis ini. Ada yang menyatakan hadis ini marfu' dan ada yang menyatakan hadis ini mauquf. Dan pandangan yang paling benar adalah hadis ini tergolong dalam mauquf. Ia adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang telah disebut oleh Daruqutni dan selain daripadanya. Manakala matan selepas itu berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran kepada orang yang membaca Al-Quran, setiap huruf mendapat 10 ganjaran. Dan matan ini dinilai sebagai marfu' dan akan disebut oleh pengarang dalam muka surat 14. Dan matan selepas itu yang menceritakan tentang syaitan akan keluar ataupun lari daripada rumah yang telah dibacakan surah Al-Baqarah. Terdapat syahid daripada Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Matanya ialah inna syaitana yanfiru min baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Dalam sebahagian riwayat disebut inna syaitana yafirru.
Sesungguhnya syaitan akan keluar atau berlari daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Juga terdapat hadis sahih Muslim daripada Abu Hurairah juga, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi surat Al-Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti mana kubur. Sesungguhnya syaitan akan lari ataupun keluar daripada rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Wa qala Abu Ubaid fi gharibihi an Abdullah qala, inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi faman dakhala fihi fahuwa amin. Qala wa ta'wilul hadits annahu masal syabbaha al-Qur'ana bi sani'in sana'ahu Allahu 'azza wa jalla lin-nas lahum fihi khairun wa manafi', thumma da'ahum ilayhi yuqalu ma'dubatun wa ma'dabah, faman qala ma'dubatun arada sani'a yasna'uhu al-insanu fayad'u ilayhi an-nas, wa man qala ma'dabah fa innahu yadhhabu bihi ila al-adab yaj'aluhu maf'alatun min al-adab wa yahtajju bi hadithihi al-akhar, inna hadzal Qur'ana ma'dabatullahi 'azza wa jalla fata'allamu min ma'dabatihi. Wa kana al-ahmaru yaj'aluhuma lughatayn bi ma'na wahid wa lam asma' ahadan yaqulu hadha ghairah wa tafsirul awwalu a'jabu ilayya. Abu Ubaid berkata dalam kitab Gharibnya, hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah, dia berkata, sesungguhnya Al-Quran ini merupakan hidangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesiapa yang mengambilnya maka dia akan memperolehi keamanan. Dan hadis ini merupakan suatu perumpamaan yang mana Al-Quran diumpamakan seperti mana hidangan yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Di dalam Al-Quran itu terdapat kebaikan dan manfaat. Kemudian Al-Quran mengajak mereka supaya mengambil kebaikan dan manfaat tersebut. Berkaitan dengan kalimah ma'dubatun di dalam hadis, ada yang menyebutnya sebagai ma'dabatun. Bagi mereka yang membacanya dengan ma'dubatun, yang dikehendaki ataupun yang bermaksud dengan kalimah tersebut adalah sesuatu hidangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia kepada hidangan tersebut. Bagi yang menyebut ma'dabatun, ia memberi maksud akhlak ataupun adab. Kerana Al-Quran salah satu tujuannya adalah untuk mendidik manusia supaya berakhlak dengan akhlak yang mulia. Justru untuk merealisasikan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar Rasul yang mempunyai akhlak yang mulia. Sebab itu Aisyah apabila ditanya bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah seperti mana yang terdapat di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, selain daripada hadis yang dibacakan ma'dubatun, ada juga hadis yang dibacakan dengan ma'dabatun, seperti mana yang ditampilkan oleh Abu Ubaid, yaitu inna hadzal Qur'ana ma'dabatullahi 'azza wa jalla fata'allamu min ma'dabatihi. Namun ada juga pandangan yang menyatakan ma'dubatun dengan ma'dabatun memberi maksud yang sama, seperti mana pandangan Al-Ahmad. Namun tidak dipersetujui oleh Abu Ubaid kerana tidak ada pandangan yang seperti mana pandangan beliau. Warawal Bukhari an Uthman ibn Affan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Al-Bukhari telah meriwayatkan daripada Uthman bin Affan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sebaik-baik kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mereka yang mengajarkannya. Warawa Muslim an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujjah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib, wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana mathalut tamrah la riha laha wa ta'muha hulwun. Muslim telah meriwayatkan daripada Abi Musa, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran diumpamakan seperti mana pohon utrujah, iaitu sejenis pohon limau. Baunya wangi dan buahnya sedap. Perumpamaan mukmin yang tidak membaca Al-Quran diumpamakan seperti mana buah tamar ataupun kurma. Baunya tidak wangi tetapi buahnya manis. Wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalur raihanah
rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalil hanzalah la riha laha wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran diumpamakan seperti mana pohon raihana, baunya wangi tetapi buahnya pahit. Perumpamaan kepada orang munafik yang tidak membaca Al-Quran seperti mana pohon peria, baunya tidak wangi dan buahnya pahit. Wa fi riwayatin mathalul fajir badalul munafiq. Dalam hadis yang lain, al-fajir yang bermaksud orang yang sentiasa melakukan maksiat adalah sama dengan al-munafiq. Wa qala al-Bukhari mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal utrujjah ta'muha tayyibun wa rihuha tayyib. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalit tamrah wa dzakara al-hadits. Terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang kita bacakan tadi.